Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Ringkas je ayat dia. Rabbi habli minas salihin. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, kurniakan daku anak yang saleh. Minta. Kita minta dengan Allah. Sebab kita yakin dan percaya, kita orang beragama Islam ni, akidah kita benar, kita yakin bahawa Allah yang bagi kita anak. Saya pun seorang bapa. Saya pun ada anak. Kalau ikut nak kongsi pengalaman, tak habis lah nak cerita malam ni kan. Saya kongsi sikit je lah. Saya pun berimpian nak anak soleh dan solehah. Nak anak yang baik. Tak ada seorang pun ibu bapa nak anak dia yang tak baik. Anak yang bermasalah. Baik. Dalam usaha yang kita buat, contoh kita hantar dia pergi sekolah. Kita hantar dia pergi tuition. Kita hantar dia macam-macam cara kita buat. Kita didik kat rumah. Kita ajar dia daripada kecil. Segala bentuk, segala cara kita buat. Semata-mata nak jadikan anak kita adalah anak yang berguna, anak yang baik, yang boleh menjamin masa depan dia dan juga masa depan kita sebagai ibu bapa. Jadi antara yang Allah ajar ialah doa. Kena doa lah. Selalu berdoa, bukan sekali. Jadikan doa ini sebagai amalan, wirid selepas solat. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anak aku ni anak yang soleh. Nak sangat. Impian setiap ibu bapa. Baik, anak-anak boleh dengar. Anak-anak boleh dengar ni. Impian ayah kamu. Mungkin ayah kamu, mungkin ibu kamu tak pernah cerita kamu. Ataupun mungkin ada. Dia pegang tangan anak dia. Dia kata, ayah sebenarnya nak kakak. Kalau ada perempuan kan. Ayah, kakak lah kalau nak sulung. Kakak sulung. Sebenarnya ayah nak cakap kakak. Ayah nak kakak jadi anak solehah sebenarnya. Hafal Quran. Nanti boleh doakan ayah bila ayah dah tak ada. Itu kan impian. Orang yang beriman, dia percaya. Dia hidup di dunia adalah sementara. Dia nak hidup ke akhirat lama. Bila dia tak ada atas dunia, apa lagi yang dia boleh minta tolong? Dah tak boleh minta tolong siapa-siapa dah. Baik, ini doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya untuk anak supaya rajin solat. Ini bab rajin solat. Doa supaya anak rajin solat. Dalam Al-Quran juga surah Ibrahim ayat yang ke-40. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Baik, kalau rasa tak ingat ayat ini daripada surah Ibrahim ayat 40 ni, bolehlah tulis ataupun cari sendiri dalam Quran, tampal. Tampal dekat rumah dia. Kadang-kadang kita tahu tapi kita tak amalkan, tu biasa. Saya pun kadang macam tu juga. Tahu. Jadikan doa ini sebagai doa wirid lepas solat. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang selalu melaksanakan solat. Begitu juga anak keturunanku. Wahai Tuhanku, kabulkan doaku. Kita minta Allah, jadikan anak-anak kita ni anak yang taat bukan saja kepada ibu bapa, yang paling utama taat kepada Allah. Bila anak ni, dia taat pada Allah, ibu bapa tak payah gengsing lah. Ibu bapa tak payah takut. Confirm 100%. Bila dia taat Allah, 100% dia akan taat pada ibu bapa. Confirm. Ni jaminan. Sebab hadis Nabi banyak sebut. Sebab redha Allah ni bergantung pada redha ibu bapa. Begitu juga sebaliknya. Baik. Ni. Ibu bapa sebagai contoh. Bertuahlah. Kalau ini yang ada dalam rumah setiap daripada keluarga kita. Lepas maghrib ambil masa, ataupun tak kira lah lepas maghrib ke, lepas isyak ataupun lepas subuh, kalau ada waktu bersama, tak boleh tiap-tiap hari, kalau boleh seminggu sekali pun cantik lah. Ajak anak-anak, ajak isteri, duduk bersama-sama, bertadarus. Baca Quran. Ini yang Rasulullah ajar. Kalau nak keluarga bahagia, keluarga yang anak-anaknya semua soleh-solehah, taat kepada Allah, ini antara amalan yang kena buat. Kena buat. Sebagai ketua keluarga, saya sebagai ketua keluarga, saya buat amalan ni. Kalau tak boleh setiap hari, saya cakap seminggu sekali. Ambil seminggu sekali waktu, hari cuti, lepas subuh, kejut anak semua, kejut anak solat subuh semua, lepas subuh, sambung tadarus. Sikit. Bacalah 2-3 ayat seorang. Alhamdulillah. Boleh dapat pahala, bukan sekadar pahala, tapi dapat rapatkan hubungan dalam keluarga. Baik. Saya ambil nak share dengan tuan-tuan yang rahmati Allah pada malam ni ialah nasihat Luqmanul Hakim. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, dalam Al-Quran ada surah Luqman. Siapakah Luqman ni? Nama seorang hamba Allah lah.
Diriwayatkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Luqman ni adalah seorang hamba soleh. Anak-anak boleh ambil lah ni ilmu ni. Siapa Luqman kalau orang tanya? Kan? Anak-anak mungkin baca Quran, jumpa surah Luqman. Luqman bukan Nabi, Luqman bukan Rasul. Tapi Luqman adalah salah seorang hamba soleh yang hidup pada zaman Nabi Dawud alaihi salam. Fakta tu kena ambil. Luqman seorang soleh yang bijak. Sebab tu nama dia Luqman Al-Hakim. Digelar Al-Hakim. Al-Hakim dia maksud dia yang bijaksana. Dia salah satu manusia yang terkenal pada zaman tu. Sangat bijak. Apa-apa masalah orang pergi jumpa dia. Sebab dia bijak. Dia boleh selesaikan masalah. Jadi dalam surah Luqman ni Allah merakamkan beberapa nasihat daripada ayah kepada anak dia. Ayah nasihatkan anak. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anak dia yang pertama. Ustaz ambil 8. Ustaz buat 8. Ada 7, ada 6. Lepas tu Ustaz mudahkan 8 kategori nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Baik, yang pertama, jangan syirik kepada Allah. Ini utama sekali. Elakkan anak berlaku syirik pada Allah. Maksudnya lebihkan benda lain daripada lebihkan Allah. Ini sesiapa pun berlaku. Kalau Ustaz nak sentuh sekarang ni pasal handphone lah. Pasal handphone. Sebab handphone ni siapa-siapa pun sekarang bermasalah. Apatah lagi zaman PDPR ni, handphone adalah satu keperluan. Bukan lagi satu benda yang action berlagak, tidak. Bukan satu benda yang saja-saja. Dia satu keperluan. Perlunya ada handphone sekarang. Zaman COVID, zaman PDPR, sistem pembelajaran kita di atas talian, handphone satu keperluan. Laptop satu keperluan. Maksudnya peranti satu keperluan. Tapi jangan tukar handphone tadi, keperluan tadi, kita abaikan yang mana lebih penting. Sampai abaikan solat dengan layan handphone sampai tak solat. Layan handphone sampai tinggalkan ibadah dan sebagainya. Baik, yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Saya ambil yang bawah dulu lah. Itu bawah dulu. Jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, menunaikan solat. Dia sebut dah tadi menunaikan solat. Sebab solat yang agama. Nak cerita pasal solat ni lama kalau nak cerita. Tak apalah. Kita ambil nasihat, tunaikan solat. Yang ketiga, sabar atas ujian. Ujian ni banyak anak-anak dirahmati Allah. Ujian banyak. Ujian ni Allah akan bagi kepada sesiapa yang mampu menahan ujian tersebut. Dia tak bagi pada orang tak mampu. Cuma atas kita lah pandai macam mana menangani ujian tersebut. Kecil, cara kecil ujian dia. Besar, cara besar ujian dia. Orang dewasa ada ujian dia. Kanak-kanak pun ada ujian dia. Bukan tak ada ujian. Ada. Kamu belajar susah kan? Malas ujian anak-anak malas. Siapa malas? Kan? Ada tak malas? Bohong kalau tak ada malas. Ustaz cakap bohong kalau tak ada malas. Mesti ada malas. Betul. Jadi malas tu, nak lawan malas tu ujian. Macam mana pun nak lawan malas. Itu Allah uji. Kalau kita mampu lawan malas, kita berjaya. Ujian Allah. Baik. Okey, yang keempat. Kita rendahkan suara bila bercakap. Cakap dengan siapa? Cakap dengan orang yang lebih dewasa. Tak kira lah buat dewasa tu siapa. Ibu bapa ataupun guru. Ataupun siapa yang lebih dewasa daripada kita. Rendahkan suara bila bercakap. Menunjukkan kamu seorang sopan santun. Faham adab dan sebagainya. Jadi bukan maksudnya di sini perlahan cakap sampai tak dengar. Maksudnya bercakap dengan lemah lembut. Jangan tengking-tengking. Jangan tengking mak ayah. Jangan tengking cikgu. Mentang-mentang kita rasa kita bagus. Mentang-mentang kita rasa kita pandai. Kita tengking-tengking orang. Tak boleh. Contohnya mak suruh apa-apa. Mak minta tolong apa-apa kan. Jangan tinggi suara. Bila mak tu, Aina, oh Aina, tolong mak ni basuh pinggan. Alah mak ni. Tu tengking nama dia. Tinggikan suara cakap dengan mak. Tak boleh. Dosa besar tu. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata pada mak ayah. Tengok saja. Bukan alamak ni, ala ayah ni. Itu benda-benda macam tu adalah tak boleh ada dalam diri seorang anak solehah. Anak soleh-solehah tak ada. Tak boleh ada. Kena rendahkan suara bila cakap. Bila mak panggil. Ustaz ambil contoh Aina. Jawab cantik. Ya mak. Apa yang saya boleh bantu mak? Mak nak saya buat apa? Macam tu contoh. Nak tolong. Bila mak panggil, cepat-cepat nyahut. Bila ayah panggil, cepat-cepat menyahut. Jangan duduk layan telefon, layan game sampai buat tak dengar. Betapa besarnya dosa anak macam.
Buat tak reti je. Bila ada ayah ibu panggil, mungkin dia nak minta tolong, mungkin dia nak suruh ambil sesuatu. Jangan sekali-kali menengking ataupun buat tak tahu. Ada tu yang seterusnya tu. Baik, berbuat baik pada ibu bapa wajib. Wajib hukum dia. Siapa tak buat baik pada ibu bapa, dia berdosa besar. Yang kelima, yang keenam, jangan sombong. Jangan kita sombong. Sebab sombong ni sifat iblis. Sombong ni sifat yang paling keji. Jangan kita belagak. Tahu tak kenapa iblis Allah laknat? Bukan sebab dia tak sembahyang. Tahu? Kenapa iblis Allah laknat dia? Allah laknat ni maksudnya, kamu ni wahai iblis, tak ada harapan masuk syurga kecuali neraka sampai bila-bila. Allah kata iblis tempat dia dalam neraka. Sampai bila-bila. Abadan abadah. Kekal dalam neraka iblis. Sebab dia sombong je. Dia bukan mencuri duit orang. Dia bukan membunuh. Dia bukan merompak. Dia bukan menyamun. Dia bukan sembah syirik. Sembah benda lain. Tidak. Dia sembah Allah. Tapi sebab satu je. Allah campak dia dalam neraka sampai bila-bila kerana dia sombong. Bila dia sombong? Bila adanya Adam AS. Bila Allah ciptakan Adam AS, Allah minta supaya semua makhluk, termasuklah malaikat, termasuklah iblis, hormat pada Adam. Tunduk hormat, bukan sujud cium kaki. Tunduk hormat pada Adam. Iblis jawab apa? Aku lebih baik daripada dia. Kenapa aku kena hormat pada dia? Aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku kena hormat Adam? Sebab itu sahaja. Engkau satu je perintah Allah, tengok. Betapa baiknya Allah dengan kita. Kita berapa banyak kita engkau perintah Allah? Nak tanya. Tanya saya lah. Dalam satu hari, berapa banyak kita engkau perintah Allah? Kita lambat-lambatkan solat. Kadang-kadang terlepas solat. Quran tak nak baca. Aurat tak nak tutup. Berapa banyak kita engkau perintah Allah? Iblis kali satu saja kesalahan dengan Allah, Allah terus campak dalam neraka. Abadan abadah sampai bila-bila. Tapi manusia, Allah jadikan kita sayangnya Allah kepada kita, dosa banyak mana pun, selalu engkar pada Allah pun. Tapi last ending kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Last ending kita mohon ampun pada Allah, Allah terima perampunan. Allah ampunkan dosa kita. Itunya baik Allah dengan kita. Baik, seterusnya, suruh kebaikan, cegah kemungkaran. Ini kewajipan setiap yang beragama Islam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat baik. Macam saya nak buat sekarang lah. Kalau kamu nak tahu saya ni bukannya rajin nak baca Quran, nak cakap. Mungkin saya cakap malam ni. Kenapa saya buat program ni? Boleh sharing lagi ke Ustazah kalau masa panjang lagi. Boleh sharing lagi. Saya cakap banyak lebih masa. Boleh Ustaz. Ramai tengah khusyuk ni. Baik. Mungkin sebelum ni tak ada dan Allah takdirkan saya datang ke SK Taman Sekolah ni ada program ni. Maksudnya ada baca Yasin pada setiap pagi sebelum musim PKP ni lah, bila ada datang sekolah. Nak cakap dengan tuan-tuan, ibu bapa yang ada dalam meet ni, anak-anak yang dalam meet ni, saya bukan rajin. Saya bukanlah orang yang rajin nak baca Quran setiap hari, tidak. Tapi demi saya rasa saya tak ada cara lain. Tak ada cara lain saya nak buat kebaikan. Jadi ni salah satu ruang, cabang untuk saya buat kebaikan. Jadi apa salahnya saya korbankan masa saya korbankan sedikit kesusahan saya cuba sampai awal ke sekolah. Dan saya berkomitmen dengan diri, saya tak janji dengan puan guru besar. Saya tak berjanji dengan cikgu-cikgu lain. Saya berkomitmen dengan diri saya nak sampai ke sekolah sebelum pukul 7. Setiap hari. Itu saya janji oleh saya. Saya cuba sedaya upaya. Dan Alhamdulillah, setakat ni rekod saya boleh sampai ke sekolah semata-mata datang awal nak baca Quran dengan anak-anak. Itu sebab saya datang awal ke sekolah. Seawal 6.15. 6.10 minit pagi saya keluar daripada rumah. Saya duduk serendam. Sejauh 17 km lebih kurang nak sampai ke sekolah. Redah jam dan sebagainya. Saya keluar seawal 6.15 pagi sampai ke sekolah 6.45 ataupun 6.50. Itu yang saya buat setiap hari pada hari persekolahan. Jadi tak ada siapa paksa. Guru besar tak pernah paksa saya. Guru besar tak pernah pun sebut benda ni. Ya, Ustaz Rahimi sampai awal kena baca sekolah. Kena baca Quran kat sekolah. Tak ada. Sebab saya rasa saya perlu. Kalau nak sharing banyak lagi benda, kenapa saya buat. Kenapa saya ajak anak-anak baca Quran kat sekolah.
Pertama, saya buat kajian. Saya masuk ke SK Taman Sungguh Mak 2, saya pegang guru disiplin, ketua guru disiplin. Bila saya ambil jawatan ni, saya tengok Masya Allah, disiplin SK Taman Sungguh Mak ni agaklah banyak kes. Jadi saya fikir macam mana nak buat. Saya tak mampu, mungkin guru-guru juga tak mampu nak cegah. Kita pun terhad, banyak halangan dan sebagainya. Jadi saya pilih solution yang terbaik. Kita minta dengan Allah. Allah yang lembutkan hati anak-anak. Allah yang jadikan sesuatu benda ini. Bukan orang lain. Anak-anak nak jadi macam tu, Allah yang izinkan. Allah yang relakan ia terjadi. Jadi macam mana kita nak sekat benda ni? Macam mana kita nak benteng benda ni? Minta dengan dia lah, dia yang buat. Minta dengan Allah. Allah yang jadikan benda ni. Jadi kita yang kena minta dengan dia. Cara nak minta macam mana, kena ada adab, tata susila cara dia. Jadi cara dia macam mana? Kena bacalah Quran. Quran tu kalamullah. Allah janji siapa yang baca kalamullah, siapa yang baca Al-Quran, kata-kata Allah ini, Allah akan bantu dia. Allah akan tolong. Jadi itu yang saya cuba buat. Dan saya minta izin dengan Puan Norma, dan Puan Norma sangat-sangat bagi sokongan yang padu pada setiap guru, terutamanya guru Pancabika Islam, lakukan. Kalau kita lihat contoh setiap Jumaat sekarang, dah tak boleh setiap hari, setiap Jumaat kita ada baca Yasin, ada tazkirah. Alhamdulillah. SK Taman Sungguh Mak 2 ni kita tak ketandusan orang yang boleh bagi tazkirah, tak ketandusan orang yang boleh ajak kita buat baik. Boleh saya katakan kategori semua cikgu, semua ustaz-ustazah, semua guru daripada SK Taman Sungguh Mak 2 adalah guru yang terbaik. Guru yang memang boleh buat kerja. Guru yang tak ada masalah. Nak mencegah kemungkaran, satu lagi. Cegah kemungkaran. Ini antara sebab juga ada selampang dua mata. Kita nak ajak orang buat baik, dalam masa yang sama bukan buat baik saja, nak cegah kemungkaran. Dalam masa yang sama kena cegah. Bukan ajak orang buat baik je, jomlah solat. Bila tengok orang mencuri, tengok aja. Tak boleh. Kena larang juga. Ikut kemampuan. Nampak benda tak betul. Contohlah Ustaz. Ustaz, saya baca Ustaz. Saya lah. Contoh dalam rumah lah. Dalam rumah. Kita nak ajak anak-anak buat baik. Bukan kata kita suruh anak solat saja. Bukan kata, jomlah solat. Mainlah solat dengan ayah. Contohnya kan. Itu ajak kebaikan. Jomlah baca Quran dengan ayah. Jomlah baca Quran dengan ibu. Tapi bila tengok anak buat benda yang tak baik, tengok aja. Tak boleh macam tu. Cegah dia. Larang. Jangan. Jangan. Bukan jangan kita halang. Tapi jangan semata-mata nak cegah kemungkaran. Kita nak nak halang. Nak benteras daripada perbuatan salah. Itu antara sebab. Sebab tu anak-anak dalam rumah tu Ustaz nak cakap daripada anak-anak kan. Anak-anak dalam rumah, kalau mak ayah bising, ayah bising, bebel tu bebel. Pakar, kalau cikgu ni dia pakar main bebel. Saya pun pakar juga bebel. Dengan main bebel, nanas telinga. Dah lama tak bebel dekat sekolah. Baik. Bila anak-anak sedar benda ni, lepas mak membebel tu, ni Ustaz bagi tip ni pada anak-anak ni. Anak-anak kena dengar. Lepas mak cakap, mak popet, ayah pun popet. Habis berhenti, jangan jawab. Mak tengah bebel, jangan jawab. Biar dia cakap. Kalau boleh pergi duduk depan, dengar. Tadah muka, tadah telinga, duduk je. Biar nak cakap apa. Ni Ustaz ajar anak-anak buat macam ni. Habis mak cakap, tengok muka mak. Terima kasih mak. Macam tu. Boleh buat. Terima kasih mak. Tegur saya. Kalau ayah cakap, ayah popet bebel. Terima kasih ayah. Lengok, dongak tengok dia. Terima kasih ayah. Macam tu. Barulah keluarga bahagia. Barulah seronok hidup. Kamu tak dendam dengan ayah tak dendam dengan kamu. Mak tak dendam dengan kamu tak dendam dengan mak. Boleh buat. Amalkan. Jangan dengar saja. Buat. Benda ni buat. Yang seterusnya ke-8, jangan paling muka bila bercakap. Ni kamu cakap dengan mak, kamu cakap dengan ayah. Ayah cakap depan-depan, kamu pusing belakang. Ni satu adab yang tak baik. Dengan cikgu sekalipun. Dengan cikgu, bila cikgu cakap, tengok muka cikgu tu. Bila ayah cakap, tengok muka ayah. Bila mak cakap, tengok muka mak. Jangan tengok handphone. Mak duk bagi nasihat ni, kamu duk layan PUBG. Duduk layan PUBG. Tak semua. Anak yang tak baik tu. Macam tu. Itu bukan ciri anak solehah. Bukan ciri anak soleh. Bila mak cakap, Ustaz dah cakap tadi. Tengok muka mak. Nak dapat pahala free kan?
Kamu tengok Quran dapat pahala free. Saja-saja. Guna mata je tengok Quran dapat pahala. Antara dapat pahala free yang mudah semua orang boleh buat ialah tengok muka mak. Payah kan tengok muka mak? Tak payah tengok muka mak. Kan? Mak balik tengok muka mak. Hari ni cuba buat. Mak ada sekali dalam ni kan. Kamu mak balik kerja tengok muka mak tengok. Jangan mak pun tegur kenapa kamu buat tabiat. Apa masalah kamu? Mak tanya. Tak apa ustaz kata kalau tengok muka mak dapat pahala. Betul lah tu. Tengok muka mak dapat pahala. Muka mak saja ayah sekali lah. Nanti ayah dengki pula. Tengok muka ayah pun dapat pahala. Tengok dia akan datang satu keinsafan, dia akan datang rasa cinta dan kasih sayang. Kita dalam keluarga, kita nak memupuk kasih sayang. Bila adanya cinta, bila adanya kasih sayang, barulah dengar kata. Barulah dengar cakap. Ni, bila tak ada kasih sayang, bila berlaku benda-benda, contohnya kamu buat salah, ayah pukul dan sebagainya, ni akan menjarakkan, akan merenggangkan. Di situ akan retaknya kasih sayang. Jadi tak boleh benda macam ni, kena elakkan. Baik, seterusnya panjang pula. Mana nak elak tak boleh ni? Dah habis dah, laju menang. Kejap. Okey. Baik, ni saya nak share lah. Untuk diri saya, rakan-rakan guru, semua ibu bapa yang ada dalam ni. Pahala yang tidak putus setelah mati. Ni saya semua tahu ni. Kan? Dah hafal dah hadis ni. 3 amalan tak putus walaupun kita dah tak ada atas muka bumi ni. Ni hadis Nabi. Yang pertama apa dia? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ni kena sangat pada tajuk malam ni, awwaladun salih yad'ulah. Anak yang baik yang doakan kepada orang tuanya. Ini yang saya cakap tadi. Awal-awal tajuk kita nak bincang berdasarkan hadis ni. Setiap ibu bapa nak anak macam ni. Ibu bapa ni dia bukan nak anak dia cemerlang pelajaran saja, dia bukan nak anak dia straight A+, bukan. Tapi saya rasa tak ada ibu bapa yang bersama saya pada malam ni yang nak anak dia A saja. Tak pedulikan benda lain, tak ada. Semua ibu bapa yang ada pada malam ni dia nak anak dia straight A, tapi paling utama anak soleh. Letak nombor 1 anak soleh. Kalau dapat A straight tu, itu kira bonus package dia. Package lengkap. Saya pernah jumpa murid macam ni. Selama saya mengajar, saya jumpa ramai murid macam ni. Dahlah cemerlang pelajaran, soleh pula. Ya Allah, baiknya. SK sampai Segombak 2 ada. Tahun lepas ada, tahun ni ada, tahun sebelum ni pun ada. Ada. Kriteria anak soleh tu saya jumpa. Ada. Beruntunglah mak ayah dia. Dahlah pandai, baik pula anaknya. Okey. Baik, 3 benda ni memang Allah janjikan pahala tak putus. Sebab anak soleh ni dia tak berhenti doa pada ayah dia. Dia tak berhenti doa pada ibu dia. Dia buat benda-benda, dia harapkan pahala tu sampai kepada ayah dan ibu dia. Baik, ini bahagian anak pula. Tadi bahagian mak ayah. Ini bahagian anak. Anak soleh-solehah ni, macam mana anak nak doakan kepada kedua ibu bapa dia. Allah ajar juga. Allah maghfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa ni bacalah setiap kali lepas solat wahai anak-anak. Ustaz kalau ustaz ajar darjah 6, setiap kelas yang ustaz ajar darjah 6 tu, lepas saja baca doa, mula belajar tu ustaz masukkan doa ni sekali. Lepas Allah maftah alaina semua tu habis, Allah maghfir li, sambung balik. Allah maghfir li dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kena ada ni. Ini jangan lupa, jangan lekang di bibir, biar selalu sebut. Sebab ini doa anak soleh. Doa anak yang baik kepada mak ayah dia. Walaupun mak ayah dia belum mati, walaupun mak ayah dia belum meninggal, doa ini kena ada. Siapa saya nak tanya anak-anak yang ada dalam ni? Siapa anak-anak yang ada tempat usaha ni, dia tak nak ayah dia jadi baik. Dia tak nak mak dia jadi baik. Dia tak nak ayah dia masuk syurga. Dia tak nak mak dia masuk syurga. Ada tak? Ada tak anak-anak yang tak nak mak ayah dia masuk syurga? Saya rasa tak ada. Semua anak pun sama. Anak pun berimpikan ibu bapa yang baik. Anak-anak pun berimpian nak dapatkan ibu bapa yang baik, yang penyayang, yang sangat menyintainya.
Betul tak? Jadi ni doa dia. Anak-anak kena baca lah. Kena baca. Allahumma ghfirli. Jadikan sebagai amalan. Baik, ini ciri-ciri anak soleh. Ciri-ciri anak soleh solehah. Yang pertama, mentaati ibu bapa. Ustaz ulang balik lah yang ni. Saya ringkas saja. Sayang kepada ibu bapa. Jaga tingkah laku, akhlak dan sebagainya. Rajin beribadat kepada Allah. Berbakti kepada ibu bapa. Ustaz sebut ringkas yang ni. Kamu boleh baca dah. Boleh baca. Baik, saya nak pergi kepada sedikit apa yang Ustazah kongsikan dengan saya, Ustazah Nafizah selaku guru kelas 4 usaha, beberapa perkara lah yang perlu saya share kepada anak-anak dan juga mungkin ibu bapa yang dalam ni, tentang sedikit lah, saya rasa taklah sebesar mana, tapi kalau dia biarkan dia akan jadi besar. Jadi sebelum ia melarat jadi besar, jadi benda ni kita kena cegah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ingat ayat dalam Quran. Pertama, saya dapati masalah yang Ustazah share pada saya ni. Ramai di kalangan anak-anak empat usaha ni lambat tidur bukan kerana belajar, tapi lambat tidur sebab main telefon. Layan telefon. Main telefon sampai tidur lewat tengah malam. Sampai duk layan kawan-kawan. Mungkin kod WhatsApp, kod TikTok dan sebagainya. Sebab telefon ni banyak dia punya kebaikan. Begitu juga telefon banyak dia punya keburukan. Ustaz ambil contoh macam ni lah handphone ni. Ustaz ambil simple, mudah saja. Handphone ni dia macam pisau. Kamu ada sebilah pisau. Ayah bagi pisau pada anak. Anak ni budak kecil. Mungkin anak ni umur 5 tahun. Bagi pisau besar. Pisau besar. Buat apa? Buat main. Pisau ni ada kegunaan dia. Buat potong sayur, potong ayam, potong daging, potong pokok. Boleh. Tapi kalau bagi pada budak, tanpa panduan, pedoman yang betul, bukan kata pokok je dia potong. Kucing boleh potong. Jumpa kucing, potong kucing. Jumpa orang, cucuk perut orang. Jumpa kawan dia, tikam kawan dia. Sebab budak. Dia akal dia tak sempurna lagi. Jadi kita sebagai orang dewasa, selaku seorang ayah, selaku seorang ibu, jadi handphone yang diberi pada anak tu kita mesti kontrol dia. Saya nak share lah. Saya apa yang saya buat, saya bukannya bagus sangat, bukan bagus tapi nak share. Apa yang saya buat dalam family saya, anak saya semua biji semua saya beli handphone sebab dia nak keperluan. Bukan lagi kehendak. Handphone satu keperluan. Untuk belajar. Tak ada handphone payah nak belajar. Sebab ada dia satu keperluan kena beli. Kalau mampu beli. Jadi anak saya buat, saya cakap handphone ini saya bagi ada MOU, ada perjanjian. Bukan bagi saja-saja. Pertama untuk PDPR, untuk buat kerja sekolah. Yang kedua boleh sampingan tapi ada masa. Saya letak masa. Bermula lepas subuh, kamu boleh ambil handphone kamu ni, kamu boleh hantar di meja ayah balik pukul 11 malam. Saya hadkan masa. Ambil handphone atas meja saya ni lepas subuh. Lepas solat subuh, ambil. Tak apa. Ustaz tak marah. Saya tak marah. Ayah tak marah. Ambil lepas subuh. Itu kamu nak guna. Letak balik atas meja ayah ni pukul 11 malam. Mesti ada. Tak ada ayah pergi cari dalam bilik. Memang kena. Saya buat macam ni. Saya disiplinkan anak saya macam ni. Itu cara yang saya buat. Mungkin tuan-tuan ada cara yang lebih baik. Tapi saya buat macam ni. Sebab apa alasan saya pukul 11? Sebab anak saya yang sekolah semakal tu, kadang-kadang pukul 10. Ustazah dia baru buat tasmik. Tak apalah. Saya bagi. Limit pukul 11. Sebab tak ada dah cikgu sampai mengajar sampai pukul 11. Kan? Ada tak cikgu mengajar sampai pukul 11? Jangan melampau cikgu. Nanti kena marah dengan puan rumah ni. Jangan lebih sangat. Had masa. Pertama sekali had masa. Yang kedua, kena spot check handphone anak tu. Mak ayah ibu bapa. Ambil sekali-sekala. Spot check. Tengok handphone anak tu. Ambil tengok. Apa benda yang dibualkan, apa benda yang diborakkan, apa benda yang dikukik-kukik duk ketawa senyap tak berhenti tu. Kan duduk dalam bilik kukik ketawa. Apa benda kau ketawa sangat? Saya pergi check. Kau ketawa apa? Saya nak tengok benda kau tulis. Saya check. Kau ada. Bukan tak ada. Ada anak-anak ada. Ada wahai ayah ibu-ibu ada. Ada lah yang tak betul dia buat. Kan? Ni pengalaman saya lah, saya cerita lah. Bukan orang lain Boleh lagi kena share ni, dah lebih masa. Tak apa. Cakap tak berhenti. Tak apa Ustaz. Boleh. Saya pun saya pun macam terkena kat batang hidung ni. Baik. Apa yang saya nak share bukan orang lain. Saya sendiri. Masa saya dekat Johor dan cerita dia. Masa tu awal-awal WhatsApp ada lah.
Baru-baru orang pandai main WhatsApp, main Telegram. Biasalah kita ada grup kawan-kawan. Ada grup, kalau kira grup tak cerita lah. Saya sekarang sampai selesai dah tak kira grup banyaknya. Hak sekolah saja tak tahu apa jenis grup kan. Grup membawa. Sebut grup bang? Ada grup tempat kerja ada. Grup taman ada. Grup Allah Akbar. Kalau grup mancing ada. Saya masa dekat Johor ni saya nak share lah. Mungkin pengalaman tu pun ada juga. Dan memalukan. Memalukan tapi sebagai pengajaran. Kan? Join grup lelaki ni, tuan-tuan rahmati Allah, grup lelaki, grup bapak-bapak ni, dia kadang-kadang bahasa tu, geng-geng bapak. Geng-geng bapak, bukan semua ustaz. Dia berkawan dengan semua orang. Bukan semua ustaz. Kalau ustaz, tak mungkin dia kontrol dia punya bahasa. Saya pernah terkena, mungkin tuan-tuan ayah ni ada pengalaman macam ni lah saya rasa, zaman awal-awal dulu. Hantar mesej dalam WhatsApp tu, kan, mesej suara lain, gambar lain. Pernah terkena tak? Allahu Akbar. Saya kena ni. Saya tak tahu. Saya buka. Saya tekan gambar tu. Ingatkan apa? Malu. Ingat sampai bila-bila. Saya pula baru balik daripada surau. Duduk lepak dengan kawan kejap. Ada kawan mesej. Tengok grup. Tekan. Buka. Allahu Akbar. Keluar suara tak apa-apa. Saya tak nak sebut lah dalam ni. Suara yang memalukan. Merah muka ni, hijau. Kata merah hijau muka, tak tahu mana muka. Seorang ustaz pakai kopi atas kepala masa tu baru lepas mengajar, baru lepas imam jadi imam kat masjid, kat surau, imam tekan mesej, keluar suara jahanam tu. Allahu Akbar. Nak letak mana muka? Dahsyat. Itulah pengalaman. Jadi lepas tu saya cukup berhati-hati. Nak buka mesej, nak tekan tu, saya tak buat auto download. Saya tak akan buat auto download. Tengok dulu. Mesej ni aku boleh tengok ke tak boleh? Tak boleh buang. Tak boleh buang. Baik, benda-benda macam ni lah kena ambil perhatian wahai rakan-rakan, juga ibu bapa, dan sebagai ibu, sebagai ayah. Kadang-kadang kalau ada mak, kalau handphone kita tu anak guna handphone kita tu. Benda-benda macam ni lah kena jaga. Kan? Dan benda ni tak mustahil masuk juga dalam handphone anak. Sebab kes ni, saya dapat 3 kes. SK tambah sekolah luar ada 3 kes. Saya detect. Tapi ni luar daripada waktu sekolah. Tahun 2017 1 kes. 2018 ada 2 kes. Apa? Kes parent report pada saya, anak dia dapat gambar lucah daripada kawan dia. Anak dia dapat gambar lucah daripada kawan dia. Satu grup anak-anak. Ini yang saya nak share bahawa benda ni ada kebaikan dan juga banyak keburukan dia. Jadi kontrol lah. Para ibu bapa boleh kontrol handphone anak bagi syarat. Main game bukan tak boleh. Kadang-kadang kita cakap tak boleh tu melampau sangat. Ada kadang-kadang mak ayah sendiri pun hantu game juga. Tapi tak apalah. Tapi kontrol masa. Jangan sampai main game sampai tak solat. Jangan sampai main game sampai tak baca Quran. Tak boleh lah sampai tak macam tu. Ber-TikTok tak habis-habis. Sekarang TikTok pula dia joget-joget depan handphone. Apa kejadah yang dia joget? Bahasa kasar tu apa kejadah? Apa faedah dia joget depan handphone? Nak tunjuk kat siapa? Allah, pelik dunia sekarang. Itulah cerita dia. Tak ada adab dalam pertuturan ni satu. Sebab tu kena check handphone anak tu. Ada kata-kata mencarut dalam grup WhatsApp anak-anak. Sama-sama dia. Jadi kena pantau. Saya. Siapa lagi nak pantau kalau bukan mak ayah? Siapa lagi nak pantau? Tak ada orang lain dah. Nak agakkan anak sendiri, dia kecil. Ibarat saya cakap tadi bagi pisau kat dia lah, bagi pisau kat budak kecil. Dia tak pandai guna. 100%. Kalau kita orang dewasa, pisau tu kita tahu gunanya apa. Baik. Kemudian, biasa guna kata-kata kesat. Lepas tu dekat rumah tak ada jadual harian. Kalau boleh letakkan jadual harian, PDP aratnya, buat kerja sekolahnya, masuk classmate-nya. Kesian cikgu-cikgu, kesian dah guru-guru. Ustaz cakap bukan kelampau saja. Semua kelas-kelas lain lah. Kelas anak saya pun sama. Kelas saya mengajar pun sama. Kadang-kadang guru ni Ustaz nak share lah kat sini. Semua guru, sebelum dia buat meet, wahai anak-anak, ni Ustaz cakap pada anak-anak anak-anak yang pausa depan saya ni. Sebelum guru buat meet itu, nak jadikan meet itu, dia buat kerja 3 hari sebelum. Ataupun beberapa hari sebelum.
Malam dia cek lagi apa benda lagi aku nak prepare ni. Apa benda lagi aku nak ajar anak murid aku ni. Bukan kata pak buka terus mengajar, tidak. Dia kena buat persediaan. Dia kena buat macam-macam. Macam mana aku nak buat supaya anak-anak murid aku ni minat nak belajar. Dia kena buat. Dia kena olahkan macam-macam. Cari video. Bukan video tu main cukup-cukup main ambil je, tidak. Wahai anak-anak, tolonglah hargai. Tolonglah sambut. Cikgu dah bantu. Rakan-rakan guru, para guru semua dah berusaha nak bantu kamu, wahai anak-anak. Jadi kamu yang mampu, yang ada handphone, yang ada data, jangan tuang kelas, jangan ponteng kelas. Segala tugasan yang cikgu bagi bukan untuk cikgu. Ni pun kamu tanya, semua kamu tahu. Apa yang cikgu bagi bukan untuk cikgu. Cikgu buat apa tugasan dia bagi. Dia tak buat benda tu, dia buat benda lain. Dia mengajar. Tugasan tu untuk kamu. Untuk kamu lebih pandai, untuk kamu belajar. Sebab sekarang kalau boleh, lillahi ta'ala Ustaz cakap, kalau boleh sekarang Ustaz lagi mengajar kat sekolah, tak suka PDPR. Ustaz tak suka PDPR. Tanyalah semua cikgu. Tak suka PDPR. Kami nak tengok muka anak-anak murid kami. Kami nak dengar suara anak murid-murid kami. Kami nak, kalau boleh nak pegang lelaki lah, lelaki dengan lelaki perempuan. Nak ada touch. Nak membebe kat depan, nak ajar kat depan, nak tengok muka, nak dengar suara. Kadang-kadang Ustaz mengajar, kalau Ustaz ni darjah 6 tu. Kadang-kadang Ustaz rasa macam Ustaz mengajar seorang-seorang. Mana semua anak murid. Panggil, 4 kali panggil baru ada seorang menyahut. Macam tu lah. Tapi Ustaz tak apalah, redha. Ini situasi kita sekarang. Nak buat macam mana kan? Jadi kefahaman nak menyampaikan ilmu tu agak terbatas, agak terhad. Jadi anak-anak kena faham. Ibu bapa juga kena faham. Agak terbatas kena nak sampaikan ilmu. Jadi cara macam ni lah. Ni pun kadang-kadang terputus kan. Baik. Saya kena tutup lah. Tak boleh panjang ni. Sebab ada sesuatu aja jawab. Ni. Sebelum habis lah. Okey. Ni anak soleh. Ajarilah anakmu membaca dan beramal dengan Al-Quran. Ni saya nak tanya anak-anak 4 usaha ni. Siapa nak bagi ayah kamu pakai? Tu nampak tak gambar tu? Kalau tak nampak besarkan sikit. Kamu nak pakai tak? Nak pakaikan tak kepada ibu dan ayah kamu mahkota? Crown. Nak pakaikan crown. Crown ni bertasakan belian, emas dan permata. Crown ni dipakai di hari akhirat. Crown ini bukan crown yang macam Ustaz tunjuk ni. Ni contoh. Ni contoh. Crown, baca ni. Daripada Mu'az Al-Juhani meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terkandung dalamnya, maka kedua-dua ibu bapanya, untung ni tengok ibu bapa dapat apa, akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang sinaran mahkota itu akan melebihi daripada cahaya matahari. Sungguh pun matahari itu berada dalam rumah. Bayangkan matahari dalam rumah. Habis terang benderang. Segala-galanya memancar. Sinar. Sungguh pun matahari itu berada dalam rumah. Kamu di dunia ini, bayangkanlah bagaimana pula keadaan orang yang dirinya sendiri beramal dengan Al-Quran. Baik anak-anak dirahmati Allah. Ini hadis Hasan daripada Rasulullah. Nak bagi tahunya. Untunglah mak ayah yang anak dia baca Quran. Untunglah mak ayah yang anak dia hafal Quran. Untunglah mak ayah yang anak dia beramal dengan Al-Quran. Untung sangat-sangat. Untung. Beruntungnya mak ayah. Dapat mahkota Allah, pakaikan mahkota di kepala dia di hari akhirat. Dua-dua dapat, mak dapat, ayah dapat. Wahai anak-anak, nak tak kamu pakaikan ibu kamu, bapa kamu mahkota yang bergemerlapan pada hari akhirat? Hadiah paling besar yang kamu boleh bagi pada mak ayah. Bukan bagi happy birthday, bukan bagi kek, bukan bagi duit, bukan bagi rumah, bukan bagi apa, tapi bagilah ayah ibu kamu pakai mahkota di hari akhirat. Diasbabkan berakibat kamu baca Quran. Tengok besar kan. Ustaz nak cakap apa lagi? Benda dah terang, dah jelas. Kenapa ibu bapa dapat pakai mahkota? Sebab asbab ibu bapa yang suruh anak tu belajar. Tak ada anak ni, tak nak cakap, tak ada anak yang tiba-tiba rajin sendiri. Saya nak baca Quran lah daripada umur 5 tahun lagi. Sendiri dia je nak baca Quran. Ambil Quran dekat rak bilik ayah dia, ambil buka baca. Tak ada. Tak ada. Kecuali dengan paksaan, dengan suruhan ibu bapa.
Ibu bapa yang suruh. Ibu bapa yang ajar ataupun hantar orang belajar. Ajar anak baca Quran. Baik. Anak soleh, soleha. Tiada harta yang paling indah bagi kedua orang tua adalah memiliki anak yang soleh dan soleha. Tak boleh nak belilah. Anak soleh, soleha ni tak boleh nak tukar dengan apa-apa. Kadang-kadang kita pernah terdengar ni zaman-zaman dulu nak share dengan mak ayah. Share dengan mak ayah. Kadang-kadang kita pernah terdengar kalau orang-orang tua zaman dulu dia nak marah dengan anak dia, dia kata apa? Kalau tahu kau macam ni aku pijak dia kecil dengan aku pijak. Pernah dengar tak bahasa? Kasar bahasa mak ayah kita dulu. Kalau tahu kau perangai macam ni aku pijak daripada kecil. Lahir pijak tu dia mati. Dahsyat, marah dia macam ni. Baik, impian. Setiap ibu bapa inginkan anak soleh dan salihah. Jadi saya khususkan kepada anak-anak Pak Ustaz pada malam ni, apa yang Ustaz share tadi tentang sikap, sifat, bukan orang tak tahu Ustazah tahu tu. Apa yang kamu buat dalam grup WhatsApp ni, Ustazah tahu. Apa yang kamu buat kat rumah, Ustazah tahu. Sebab tu Ustazah share dengan Ustaz. Apa masalah dia? Kamu tak masuk grup Meet, tak belajar dalam grup Meet. Cikgu dah buat Meet, kamu tak masuk. Ustazah tahu. Sebab ada rekod dia. Kamu tak buat kerja sekolah, Ustazah tahu. Cikgu-cikgu tahu. Jadi, tujuan dibuat program malam ni supaya ada perubahan selepas ini. Kurangkan penggunaan handphone kepada benda yang tak baik. Halakan kepada benda yang baik. Gunakan handphone tu, gunakan kemudahan yang ayah ibu bagi semata-mata untuk kamu dapat ilmu, dapat kebaikan. Jangan salah guna. Jangan salah guna. Nanti benda yang elok sebenarnya, bila salah guna, dia jadi tak elok lah. Sama lah macam tadi. Api pun buat masak, tapi kalau salah guna, terbakar rumah. Sama lah benda dia. Jadi harapan ibu bapa sangat besar pada kamu, wahai anak-anak. Saya seorang ayah. Sangat besar harapan saya pada anak saya. Saya cakap dengan anak saya macam ni. Ayah tak naklah kamu ni. Ayah tak berimpikan kamu jadi orang kaya. Ayah tak berimpikan kamu jadi orang hebat, berpangkat besar. Tidak, itu bukan impian ayah. Ni saya cakap pada anak saya. Anak saya 4 orang. Saya pernah cakap. Apa yang saya nak cakap, apa yang saya cakap pada anak saya, ayah nak bila ayah tak ada, kamu doakan ayah. Saya cakap pada anak saya. Ayah dah tak ada, nanti kamu doakan ayah. Itu saya pesan betul-betul. Sebab apa? Pesanan ini ayah saya bagi pada saya dulu. Ayah saya pun macam tu. Dia ada 4 orang anak lelaki. Ayah saya pesan apa? Saya ingat sampai sekarang. Ayah saya pesan, ayah ada 4 orang anak lelaki. Ayah tak nak orang yang uruskan jenazah ayah. Tengok. Ayah saya pesan apa? Dan memang itu yang kami buat. Kami 4 beradik, kami uruskan. Ayah saya dah meninggal. Kami yang uruskan jenazah ayah kami. Kami yang mandikan, kami yang kafankan, kami yang solatkan dan kami yang kuburkan. Ayah saya. Mak saya ada lagi. Dan setiap lepas solat, saya tak lupa doakan ayah saya. Nak macam tu. Kalau boleh semua anak-anak yang ada dalam Meet pada malam ni, berazam macam tu. Sebab kita tak mampu balas jasa mak ayah. Tak mampu. Kamu buatlah macam mana sekalipun, jasa ibu bapa, kebaikan ibu bapa, kamu buat baik macam mana pun, kamu tak mampu balas. Kamu tak akan mampu balas. Sampai bila-bila. Ingat tu, hai anak-anak. Tak ada orang lain dah dalam dunia ni. Sama juga ibu perlukan anak, anak perlukan ibu. Tak ada orang lain. Kita takkan kita nak minta tolong orang doakan mak ayah kita. Ayah dah meninggal. Pak Imam doakan ayah aku ni. Aku tak reti doa. Boleh. Pak Imam, Pak Ustaz, bacakan Quran pada mayat ayah aku tak reti baca. Boleh? Tak boleh lah macam tu. Wahai anak-anak dirahmati Allah, sama-sama lah Ustaz. Rasa tak boleh panjang lagi dah sebab masa pun dah penghujung. Kali pun nak cakap banyak lagi cerita dia. Jadi saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak pada ibu bapa yang ada dalam Meet ni pada malam ni. Saya mohon ampun dan maaf lagi sekali kalau ada kata-kata saya tadi agak terkeluar daripada landasan. Mungkin menyentuh hati sesiapa. Saya tak ada niat nak kenakan sesiapa. Tak ada niat nak tembak sesiapa. Tak ada. Saya cakap pada diri saya. Saya cakap saya nak share. Saya nak kongsi. Apa yang saya tahu sedikit sebanyak Allah bagi ilmu. Kita kena kongsi bersama. Alhamdulillah. Tak ada apa dah. Jadi saya harap ada perubahan daripada anak-anak. Buatlah yang terbaik demi masa depan kamu. Jadikan ia sebagai amalan yang baik. Tanzih, tak ada cerita pasal tanzih lah. Tanzih kamu dah tahu kat sekolah, panjang cerita dia. Ni salah satu program tanzih. Nak jadikan kamu model
dan jadikan ayah ibu kamu tu sebagai model kamu. Jadi ayah ibu sebagai model, sebagai role model kepada anak-anak. Anak-anak nak ikut siapa? Ikut mak ayah. Anak-anak nak contohi siapa? Contohi mak ayah. Jadi ayah ibu mesti jadi model terbaik pada anak. Barulah lahirnya anak salihah. Salih dan salihah. Itu cerita dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sisa jawab ke? Amin, amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, jadi sebelum saya nak conclude ni, jadi saya buka lah. Jika ada ibu bapa yang nak minta tips ke, nak sharing ke, ada apa pendapat ke, boleh sekarang saya bukakan peluang. Jika nak tanya-tanya pun boleh minta Ustaz sharekan tips, boleh juga. Ada siapa-siapa? Dipersilakan. Tak ada ya? Janganlah malu. Semua ni ahli keluarga 4 usaha. Okey, okey. Okey, Puan Nurhaiza. Okey, boleh tanya, buka mic dan tanya soalan? Puan Nurhaiza? Ada nak soal tanya ke? Tak apa, tertekan. Okey. Okey, tak apa Ilyas. Okey, ada ke? Ada siapa nak tanya soalan ataupun tips ke apa ke? Nak minta pendapat ke? Tak ada bagus semua. Kalau dekat dalam meet kan kelas saya, kalau tak ada soalan, saya yang tanya soalan. Jadi tak. Okey, Syamina ada nak tanya soalan ya? Ke tertekan juga? Ibu Syamina ada nak tanya sedikit soalan ke? Okey, boleh buka mikrofon. Syamina, Ibu Syamina, ada nak tanya soalan ke? Macam mana supaya anak-anak rajin buat homework kat rumah? Ustaz boleh ke? Ada ke? Macam mana pembahagian masa dengan untuk buat homework dekat rumah Ustaz? Okay, baik. Assalamualaikum. Saya bukannya pakar nak menjawab soalan ni sebenarnya. Tapi saya cubalah. Berdasarkan pengalaman lah yang saya buat. Kalau istilah kata rajin dan anak-anak kita ni, saya berpandukan pengalaman anak saya di rumah lah sebab cerita anak saya kat rumah. Anak orang dekat sekolah. Yang kat sekolah tu bukan anak saya, anak murid saya. Kalau anak murid saya, biasanya saya ngajar mungkin asbab tengok muka. Asbab muka ni dia orang buat kerja. Jadi kita macam mana? Parent sebenarnya macam mana? Ketegasan kita tu macam mana? Teruslah cakap. Budak ni kalau tanya dia mana suka buat kerja sekolah dengan pergi main game. Mesti cakap. Baik main game. Bagi 2 pilihan lagi. Mana suka buat kerja sekolah dengan tidur? Baik tidur. Penatlah buat kerja sekolah. Tak ada. Senang cerita tak ada. Kalau ada pun jarang-jarang. Jarang-jarang kita panggil gifted. Anugerah Allah kalau anak itu memang rajin. Saya cakap terus kan. Anugerah Allah kalau tuan-tuan, perempuan dapat anak yang rajin tanpa suruh. Daripada dia satu, dia sedar ilmu adalah satu benda paling penting. Dia sendiri tanam diri dia. Maka dia belajar bersungguh-sungguh. Tanpa ayah ibu suruh. Alhamdulillah. Itu gifted Ustaz cakap. Tapi anak memang kena suruh. Tak ada alasan lain. Dapat kerja sekolah daripada cikgu, daripada guru, gizi ke sebagainya, maka ayah ibu kena ambillah masa duduk depan dia bersama-sama tengok. Buat tak buat. Kalau cakap ibu bilik sebelah, anak bilik sebelah contoh. Kerja sekolah dah buat belum? Macam tu je. Confirm tak buat. Dia akan jawab dah. Tiba-tiba cikgu mesej. Anak puan tak hantar pun perkataan. Mana ada. Pergi duduk dengan dia sebelah dia. Aina buat ni. Ayah nak tengok. Saya buat macam tu. Aina, Hazin siapkan kerja ni. Ayah nak tengok. Siap tak? 5 minit lagi ayah datang. Kalau kita ada kerja lain kan. Saya macam tu saya buat.
Itu tip yang saya buat lah. Takkan ada anak yang akan buat terus. Magic automatic tu buat tu, saya rasa cakap itu gifted lah. Anugerah Allah memang beruntung lah. Macam tu. Baik. Ada soalan lain ke tadi saya lupa. Apa dia nak setting masa? Mungkin Ustaz ada share belajar. Ada berbagai masa dan juga mungkin boleh share ayat-ayat zikir ke apa nak bagi anak ni lembut hati sikit. Ya Latif ke apa. Lembut hati. Tu Ustazah dah tahu. Ya Latif tu betul lah. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab pun boleh. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fahum la yubsirun pun boleh. Tu antara tu surah Yasin ayat ke-9 pun boleh baca. Dan doa Allahumma layyin qalbahu kama layyanta bi Daud al-hadith tu pun boleh. Itu hadis Nabi yang diajar dalam doa. Allahu layyinta bi qalbihi kama layyanta bi Daud al-hadida. Apa maksud dia? Ya Allah lembutkan hati dia sebagaimana Nabi Daud lembutkan besi. Besi pun boleh lembutkan Nabi Daud. Hati. Kita kena doa lah. Minta doa. Ya Allah. Doa ni spesifik mungkin kita boleh cari spesifik. Ataupun kalau kita tak boleh nak spesifik doa. Doa sebagaimana yang kita faham itu lebih ikhlas sebenarnya. Saya nak share dengan ibu bapa. Kan? Bila anak tidur ni daripada guru saya lah dia share. Jangan pergi doa masa anak tengah hidup. Tengah hidup macam mana? Anak depan-depan, dia duduk tengah main-main pergi pegang kepala dia. Saya kata, apa ayah ni? Jangan buat macam tu. Anak tidur, pergi masuk bilik dia, letak tangan atas ubun-ubun. Tak takut. Doa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak aku ini, jadikan zuriat aku ini adalah zuriat yang soleh dan soleh. You. Bukalah Fatihah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dia tersedar pula. Tersedar dia tak apa hal pula ayah ni. Buat kepala orang ni. Tak payah pegang, tak apa, tiup kat ubun-ubun dia. Doa. Macam mana kita nak doa tu terpulang. Terpulang pada. Macam mana yang saya share tadi pun boleh. Allahumma ja'al muqimas salati wa min zurriyyati wa taqabbal doa tu pun boleh. Banyak jenis doa yang diajar dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi. Lebih senang doa sendiri. Doa yang kita cipta untuk anak kita. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan anak aku anak yang solehah. Itu paling senang. Paling ringkas, paling mudah. Doa. Sampai kita usaha, kita kena doa. Jangan kita abaikan bab doa ni. Doa silahul mukmin, doa senjata orang beriman. Okey, baik dari segi masa tu, surah Yasin ayat ke-9 betul. Dari segi masa ni, macam mana jadual meet di sekolah, itu yang wajib tetap. Luar pada meet, ikut masa waktu solat. Kenapa Allah buat solat tu 5 waktu? Ambil masa waktu solat. Kita bukanlah saya kata nak ambil setiap jam tu kita nak baca buku, tidak. Kita ambil waktu solat waktu macam mana yang kita rasa agak ada ruang, ada senggang lama. Ada senggang lama antara waktu lepas subuh. Waktu yang senggang lama lepas isyak. Jadi kita nak tengok anak-anak kita belajar ni, kalau saya bagi jadual waktu sekalipun, masa tuan-tuan tak sama dengan masa saya. Masa saya tak sama dengan masa tuan-tuan. Jadi saya ambil waktu tersebut. Waktu lepas subuh, saya ambil masa tu, saya bersama anak-anak dan juga lepas isyak. Ni malam ni saya tangguhkan ni, saya tangguhkan. Saya ada kelas malam-malam. Saya kat sini bukan nak tengok saya bagus, tidak. Setiap malam, semenjak PDPR, saya ada kelas mengaji setiap malam. Saya offer pada murid saya yang saya ajar darjah 6 tu, darjah 6 tekun dengan 6 gigi. Saya bukan offer pada grup mak ayah sebab saya tahu. Kalau saya offer pada grup mak ayah akan berebut nak suruh ajar anak dia. Saya tak buat macam tu. Saya tak nak buat macam tu. Saya tak nak dia belajar terpaksa. Saya offer dalam grup anak murid saya saja. Saya ada grup 3 anak murid saya. 6 gigi, saya ada grup anak murid saya 6 gigi. Saya offer tu, siapa yang kamu rasa kamu nak belajar Quran, yang kamu rasa kamu tak berapa nak pandai Quran, Ustaz nak ajar kamu. Tapi kena ada komitmen setiap malam lepas isyak pukul 9 masuk meet Ustaz ajar. Setakat Alhamdulillah 6 orang komitmen tak pernah miss setiap malam. Malam ni dah saya tangguhkan. Setiap malam dia masuk. Kadang-kadang dia tunggu saya. Saya masuk lambat sikit lepas isyak kan. 9:05 minit, 9:10 dia terpacak dan 6 orang kat dalam tu. Nak tunggu saya ajar. Jadi saya doa kalau nanti baca Quran saya cakap kamu bacalah walaupun tak berapa cantik sebab 2 pahala Allah janji orang yang belajar Quran bersungguh-sungguh. Pertama, pahala dia baca
Sebab dia tak pandai baca, dia nak baca. Pertama. Yang kedua, pahala dia baca Quran. Ada dua pahala orang tak pandai baca Quran sebenarnya. Baik, ikut jadual masing-masing. Sendirilah atur jadual. Jangan terlalu longgar, jangan terlalu ketat. Jangan terlalu longgar. Longgar ni maksudnya banyak sangat ruang kosong. Buat sendiri jadual, bersesuaian dengan time kerja kita. Kalau macam ibu tak kerja, tak apalah. Kalau bahagian ibu tak kerja, tak apa. Kalau ibu ayah kerja, kalau kita buat jadual cantik ni sekalipun, anak betul-betul boleh ikut. Baik. Okey. Anak nak jalan Quran. Saya setakat ni saya terima 6 orang tu dulu. Ustazah Hafizah boleh ambil tu. Ada lagi ke nak bertanya soalan? Terima kasih Ustaz. Soalan tadi dah diberi penjelasan. Ada lagi ibu ayah yang mungkin nak tanya soalan? Boleh juga tanya, tak ada Nak komen pun boleh. Mungkin nak tanya soalan dekat ni, mungkin nak bercakap, mungkin segan kan. Okay. Kalau tak ada, saya nak tutup majlis. Yelah, ya ada soalan ya? Sedikit lah Ustazah ya. Saya sebagai nak akhir ni nak sentuh sikit. Untuk makluman ibu bapa yang ada dalam talian ni, boleh dengar suara saya Ustazah? Boleh. Jelas. Jelas Boleh. Untuk ibu bapa yang ada dalam talian dan juga anak-anak 4 usaha, program malam ni Tanzif for You ni bukan arahan daripada pentadbir. Maknanya kalaulah guru besar kata, Cikgu Hafizah tolong buat program ni, tidak berlaku arahan. Ya, disusun ada ceramah ke ibu bapaan sikit oleh Ustaz Rahimi ataupun disuruh oleh HEM, tidak. Tetapi ini adalah orang kata cetusan hati dari guru-guru sendiri ingin buat satu perjumpaan pada malam ini untuk bersua antara ibu dan ayah ataupun anak untuk sama-sama berkongsi dan juga membuat penambahbaikan andainya anak-anak selama ni kita terleka atau terlupa dengan tata cara kita sebagai seorang anak. Ya, betul Cikgu Hafizah. Sebenarnya saya rasa betul inisiatif oleh guru sendiri untuk buat perjumpaan macam ni tanpa arahan daripada orang atas, semata-mata kerana rasa concern keibuan tu dibawa, dizahirkan sampailah ke alam maya ni, rindu dia nak jumpa anak-anak. Ya, betul lah anak-anak 4 usaha. Saya yakin semua guru mempunyai sifat macam tu. Dia kadang-kadang ni cikgu, ibu bapa, cikgu-cikgu ni dia lagi suka. Kalau kita tengok anak-anak murid di dalam kelas, ibu bapa mungkin tertanya, saya 5 anak ni pun pening kepala nak ajar. Tapi seorang guru 40 murid menjadi makanan dia. Satu terapi untuk dia, satu kesukaan dia. Jadi bila tak dapat berjumpa dengan anak-anak murid secara bersemuka, syukur Alhamdulillah inisiatif guru, unit HEM dan UBK sekolah buat ini untuk berjumpa dengan ibu bapa di atas dalam talian ni untuk berdekatkan hati walaupun kita tidak dapat bersemuka. Tahniahlah ibu bapa yang hadir pada malam ni. Saya tengok khusyuk. Ya, ada berapa tu? Siapa? Firas, saya dah nampak Azma. Berapa orang murid yang saya nampak di sini. Khusyuklah ibu bapa dia. Boleh duduk tak? Siapa murid yang duduk seorang tu, tarik ibu kamu dekat sikit, cikgu nak tengok dalam skrin. Ada tak? Siapa yang ibu ayah dia duduk bersama tu? Cikgu Hafizah nampak tak? Ramai ni yang duduk dengan mak ayah ni. Firas, Asna, Syamina, Manaf, ramai ni. Darira semua ni duduk dengan mak sendiri ni. Tu dia, habis semua Ustazah kenal. Betul-betul dia buat anak dia lah. Alhamdulillah. Okey, itu je Ustazah. Ya. Ya, terima kasih banyak Puan Roma.